Galatia. Galatia bab 1. Daripada Paulus, seorang rasul, bukan daripada manusia atau melalui manusia, tetapi melalui Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkannya daripada kematian. Dan daripada semua saudara yang bersamaku, kepada semua jemaah di Galatia. Kasih kurnia dan damai sejahtera kepadamu, daripada Allah Bapa dan daripada Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk menebus dosa kita, agar Dia melepaskan kita daripada zaman durjana ini, menurut kehendak Bapa kita Allah. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu telah berpaling begitu cepat daripada Dia yang telah memanggilmu dalam kasih kurnia Kristus kepada suatu Injil lain, yang bukannya Injil. Tetapi ada orang yang mengacau kamu dan hendak memesongkan Injil Kristus. Tetapi jika kami atau malaikat dari surga sekalipun kelak mengkabarkan suatu Injil yang lain daripada Injil yang telah kami kabarkan kepadamu, maka terlaknatlah orang itu. Sebagaimana aku sudah berkata dahulu, sekarang kukatakan lagi, jika sesiapa mengkabarkan Injil kepadamu lain daripada yang telah kamu terima, terlaknatlah orang itu. Adakah aku hendak membuktikan diri kepada manusia atau kepada Allah? Adakah aku berusaha mendapatkan keredaan manusia atau keredaan Allah? Jika aku masih cuba mendapatkan keredaan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Aku memberitahu kepadamu saudara-saudara, Injil yang kusampaikan bukanlah menurut manusia. Aku tidak menerimanya daripada manusia, dan aku tidak pula mempelajarinya. Tetapi Injil itu datang melalui wahyu daripada Yesus Kristus. Kamu telah mendengar tentang kelakuanku dahulu ketika dalam agama Yahudi, betapa aku telah menganiaya jemaah Allah habis-habisan dan cuba membinasakannya. Aku jauh lebih maju dalam agama Yahudi daripada orang sebayaku dalam kalangan bangsaku, karena aku teramat kuat berpegang kepada segala adat nenek moyangku. Tetapi apabila Allah yang telah mengasingkanku daripada rahim ibuku dan memanggilku melalui kasih kurnia-Nya, berkenan untuk menyatakan anaknya dalamku, agar aku mengkabarkan tentang Dia dalam kalangan bangsa lain. Pada waktu itu, aku sama sekali tidak bermesyuarat dengan sesama manusia. Aku tidak juga pergi ke Yerusalem untuk menemui mereka yang telah menjadi rasul terdahulu daripadaku, tetapi aku ke tanah Arab, lalu pulang semula ke Damsyik. 3 tahun kemudian, aku ke Yerusalem bertemu dengan Petrus, lalu tinggal dengannya 15 hari. Tetapi aku tidak melihat para rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Sesungguhnya, di hadapan Allah, perkara-perkara yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berbohong. Selepas itu, aku pergi ke rantau Syria dan Kilikia. Mukaku masih belum dikenali oleh jemaah Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar, orang yang dahulu menganiaya kita, sekarang mengkabarkan iman yang hendak dibinasakannya dahulu. Lalu mereka memuji Allah keranaku. Galatia bab 2. Kemudian, selepas 14 tahun, aku naik lagi ke Yerusalem dengan Barnabas, serta membawa Titus bersama. Aku pergi ke sana untuk mematuhi wahyu yang diterima daripada Allah dan membentangkan kepada mereka Injil yang kukabarkan dalam kalangan bangsa asing. Tetapi aku melakukan ini secara persendirian kepada orang yang terkemuka, takut kalau-kalau pekerjaanku sia-sia, baik pada masa itu maupun sebelum itu. Namun demikian, walaupun Titus yang bersamaku itu seorang Yunani, dia pun tidak dipaksa bersunat. Ini disebabkan beberapa orang yang pura-pura beriman telah dibawa masuk. Mereka mencuri-curi masuk untuk mengintip kebebasan yang kami miliki dalam Kristus Yesus, agar mereka dapat memperhamba kami. Namun demikian, seketika pun kami tidak tunduk menyerah kepada mereka, supaya kebenaran Injil tetap bersamamu. Tetapi daripada orang yang kelihatan berwibawa, walau apapun mereka, sama sahaja bagiku. Allah tidak bersikap pilih kasih kepada sesiapa. Mereka tidak menambah apa-apa kepada pengajaranku. Sebaliknya,
Mereka menyadari bahwa penyampaian Injil kepada orang yang tidak bersunat telah diamanahkan kepadaku, sebagaimana penyampaian Injil kepada orang yang bersunat telah diamanahkan kepada Petrus. Karena dia yang telah bekerja dengan berkesan dalam Petrus bagi pengutusan kepada orang yang bersunat, telah bekerja dengan berkesan juga dalamku bagi pengutusan kepada orang yang tidak bersunat. Dan apabila Yakobus, Petrus dan Yohanes yang dipandang sebagai tiang asas yang kukuh menyadari kasih kurnia yang telah diberikan kepadaku, mereka berjabat tangan denganku dan Barnabas sebagai tanda persahabatan, supaya kami pergi kepada bangsa asing, manakala mereka pergi kepada orang yang bersunat. Mereka hanya meminta agar kami ingat akan orang miskin, sesuatu yang sememangnya hendak kulakukan. Tetapi apabila Petrus datang ke Antiokhia, aku bersemuka dengannya dan membantah perbuatannya, kerana dia bersalah. Sebelum beberapa orang datang daripada Yakobus, Petrus makan bersama bangsa asing. Akan tetapi, apabila mereka datang, dia berundur dan mengasingkan diri, disebabkan takut akan orang yang berpegang kepada persunatan. Orang Yahudi yang lain turut bersikap munafik, sehingga Barnabas pun tersesat kerana kemunafikan itu. Aku lihat kelakuan mereka itu tidak menepati kebenaran Injil. Lalu aku berkata kepada Petrus di hadapan semuanya, "Jika kamu, orang Yahudi, hidup seperti orang bangsa asing dan tidak seperti orang Yahudi, mengapakah kamu memaksa orang bangsa asing menurut adat orang Yahudi? Kita memang asal orang Yahudi, bukan orang berdosa daripada bangsa asing. Tetapi kita mengetahui bahwa seseorang itu diperbenar bukanlah kerana mengerjakan hukum Taurat, tetapi kerana beriman akan Kristus Yesus. Oleh itu, kita pun mempercayai Kristus, supaya kita diperbenar kerana beriman akan Kristus, bukan kerana mengerjakan hukum Taurat. Tiada seorang pun manusia yang diperbenar kerana mengerjakan hukum Taurat. Tetapi, ketika kita berusaha untuk diperbenar melalui Kristus, ternyata kita sendiri didapati berdosa. Adakah ini bermakna Kristus hamba kepada dosa? Tidak sekali-kali. Kalaulah kubina semula apa yang pernah kuruntuhkan, nyatalah aku seorang pelanggar hukum. Melalui hukum Taurat, aku telah mati kepada hukum itu untuk hidup kepada Allah. Aku telah disalib bersama Kristus. Bukanlah aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Dalam hidup jasadku sekarang, aku hidup dengan iman kepada Anak Allah, yang mengasihiku dan menyerahkan dirinya untukku. Aku tidak mengetepikan kasih kurnia Allah, kerana jika pembenaran datang daripada hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Galatia bab 3. Wahai orang Galatia yang tidak berakal, siapakah yang telah menyihirkan kamu, sedangkan di hadapan matamu, Yesus Kristus telah jelas ditunjukkan tersalib? Hanya ini yang ingin ku ketahui daripadamu. Adakah kamu menerima Roh Kudus kerana mengerjakan hukum Taurat atau kerana percaya kepada Injil yang dikabarkan? Di manakah akalmu? Setelah bermula dengan roh, sekarang kamu hendak menyempurnakan diri dengan kekuatan jasmani. Adakah segala yang kamu deritai itu sia-sia sahaja? Kalaulah sebenarnya sia-sia. Tuhan yang mengurniakan rohnya kepadamu dan mengerjakan mukjizat dalam kalanganmu, adakah dia melakukannya kerana kamu mengerjakan hukum Taurat atau kerana kamu percaya Injil yang dikabarkan? Samalah sebagaimana Abraham. Dia mempercayai Allah dan hal itu diperhitungkan baginya sebagai perbenaran. Oleh itu ketahuilah, hanya mereka yang beriman dianggap anak cucu Abraham. Oleh sebab telah diketahui bahwa Allah akan memperbenar bangsa asing melalui iman, Kitab suci telah menyampaikan Injil itu kepada Abraham terlebih dahulu. Melalui engkau, semua bangsa akan diberkati. Dengan demikian, semua orang yang beriman diberkati bersama Abraham yang beriman. Setiap orang yang bergantung kepada usahanya sendiri, mengerjakan hukum Taurat adalah terlaknat, kerana sudah tersurat, Terlaknatlah orang yang tidak terus-menerus melakukan segala yang tersurat dalam hukum kitab Taurat. Jelaslah bahawa tiada siapapun diperbenar di mata Allah dengan mengerjakan hukum Taurat, kerana orang yang benar akan hidup dengan iman.
hukum Taurat tidak berdasarkan iman, tetapi orang yang melakukan hal-hal ini akan hidup mengikutnya. Kristus telah menebus kita daripada laknat hukum Taurat itu dengan menanggung laknat itu untuk kita, kerana telah tersurat, Terlaknatlah setiap orang yang tergantung pada kayu salib. Dia menebus kita supaya berkat Abraham datang kepada bangsa asing melalui Kristus Yesus, dan kita menerima roh yang dijanjikan itu melalui iman. Saudara-saudara, aku hendak menggunakan contoh daripada hidup sehari-hari. Walaupun suatu perjanjian hanya antara manusia, namun setelah ditetapkan, tiada siapa harus memansuhkannya atau menolak tambah padanya. Begitulah juga hal ini. Janji Allah telah dibuat kepada Abraham dan keturunannya. Kitab suci tidak menyebut dan kepada keturunan-keturunannya dengan erti ramai orang, tetapi dan kepada keturunanmu, yang bererti seorang sahaja, yaitu Kristus. Aku berkata bahwa hukum Taurat yang datang 430 tahun kemudian tidak dapat memansuhkan perjanjian yang telah ditetapkan dahulu oleh Allah atau menjadikan janji itu tidak sah lagi. Jika warisan itu daripada hukum Taurat, itu bukanlah lagi berdasarkan janji, tetapi Allah dalam kasih kurnia-Nya telah memberikannya kepada Abraham melalui janji. Kalau begitu, apakah tujuan hukum Taurat? Hukum itu ditambahkan kerana pelanggaran manusia. Hukum itu berterusan sehingga datangnya benih yang dijanjikan itu, dan hukum itu diberikan melalui malaikat oleh seorang pengantara. Pengantara tidaklah menjadi pengantara bagi satu pihak sahaja, tetapi Allah itu esa. Jadi, adakah hukum Taurat itu berselisih dengan janji-janji Allah? Tidak sekali-kali. Kerana kalaulah ada hukum yang dapat memberikan kehidupan, tentulah perbenaran didapati melalui hukum itu. Namun demikian, kitab suci telah menentukan bahawa semuanya terbelenggu oleh dosa, supaya apa yang dijanjikan melalui iman dalam Yesus Kristus dapat diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum datangnya iman, kita dikawal oleh hukum Taurat, dikurung sementara menantikan iman yang akan dinyatakan kelak. Oleh itu, hukum Taurat ialah guru kita, yang membawa kita kepada Kristus untuk diperbenar oleh iman. Tetapi selepas datangnya iman, kita tidak lagi di bawah pengawasan hukum Taurat. Kamu semua telah menjadi anak Allah melalui iman dalam Kristus Yesus. Dan semua antara kamu yang telah dibaptiskan dalam Kristus telah meliputi dirimu dengan Kristus. Tiadalah lagi orang Yahudi atau orang Yunani, hamba atau orang merdeka, lelaki atau perempuan, kamu semua menjadi satu dalam Kristus Yesus. Dan jika kamu milik Kristus, kamu ialah benih Abraham dan menjadi waris menurut janji itu. Galatia bab 4. Sekarang aku berkata bahawa waris, selagi dia masih kanak-kanak, tidak berbeza daripada hamba, walaupun dia tuan kepada segala miliknya. Dia di bawah kawalan para penjaga dan pengurus, sehingga masa yang ditetapkan oleh bapanya. Demikianlah kita, ketika masih kanak-kanak, diperhamba menurut ajaran asas dunia. Tetapi apabila sampai waktunya, Allah telah menghantar anaknya, yang dilahirkan melalui seorang perempuan di bawah hukum Taurat, untuk menebus mereka yang di bawah hukum itu, supaya kita mendapat hak sepenuh sebagai anak. Dan kerana kamu anak-anaknya, Allah telah menghantar roh anaknya ke dalam hatimu, roh yang berseru, Aba, Bapa. Dengan demikian, kamu bukan lagi hamba tetapi anak, dan sebagai anak, Allah telah menjadikan kamu warisnya. Dulu, ketika kamu belum mengenal Allah, kamu telah memperhambakan diri kepada Tuhan-Tuhan yang sebenarnya bukan Tuhan. Tetapi sekarang, setelah kamu mengenal Allah, atau lebih tepat dikenali Allah, mengapakah kamu berpaling semula kepada ajaran asas yang lemah dan serba kurang itu, dan ingin terbelenggu semula sebagai hamba kepadanya? Kamu mematuhi hukum tentang hari, bulan, musim, dan tahun. Aku bimbang tentangmu, takut kalau aku berusaha untukmu dengan sia-sia. Saudara-saudara, aku meminta supaya kamu menjadi sepertiku, kerana dahulu aku pun seperti kamu.
kamu tidak pernah menganiayaku. Kamu tahu bahwa karena kedaifan jasmani, aku mula-mula menyampaikan Injil kepadamu. Dan kamu tidak menghina atau menyingkirkan aku karena cubaan jasmani yang kutanggung. Sebaliknya, kamu telah menyambutku seperti malaikat Allah, malah seperti Kristus Yesus. Betapakah berkat yang kamu nikmati ketika itu? Karena aku bersaksi bahwa, kalau boleh, kamu rela mencungkil matamu sendiri dan memberikannya kepadaku. Adakah aku telah menjadi seterumu karena aku menyatakan yang benar kepadamu? Mereka bersungguh-sungguh menawan hatimu, tetapi bukan dengan niat yang baik. Mereka hendak mengasingkan kamu, supaya kamu bersungguh-sungguh hendak menawan hati mereka. Memang elok bersungguh-sungguh dalam perkara yang baik, dan bukan hanya ketika aku ada bersamamu. Hai anak-anak kecilku, aku mengalami sengsara seperti hendak melahirkan kamu sekali lagi, sehingga Kristus terbentuk dalam dirimu. Aku rindu hendak bersama kamu sekarang, dan mengubah nada suaraku, karena aku amat bimbang tentangmu. Katakan kepadaku, kamu yang ingin hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu dengar kata-kata hukum itu? Tersurat bahwa Abraham mempunyai 2 orang anak lelaki, seorang dengan hamba perempuan, dan seorang lagi dengan perempuan merdeka. Anak dengan hamba perempuan itu dilahirkan sebagaimana kebiasaan manusia, tetapi anak dengan perempuan merdeka itu dilahirkan karena janji. Ini adalah ibarat karena 2 perempuan itu mewakili 2 perjanjian. Satu daripada Gunung Sinai yang melahirkan anak-anak perhambaan, yaitu Hagar. Karena Hagar adalah Gunung Sinai di tanah Arab, melambangkan Yerusalem yang ada sekarang dan berada dalam perhambaan bersama anak-anaknya. Tetapi Yerusalem yang di atas adalah merdeka, dan ia ibu kepada kita semua. Karena telah tersurat, Bergembiralah hai perempuan mandul, kamu yang tidak melahirkan anak, bersorak-sorailah, wahai kamu yang tidak pernah merasa sakit melahirkan anak, karena perempuan yang sepilara mempunyai lebih ramai anak daripada yang bersuami. saudara-saudaraku, kita seperti Ishak, yaitu anak perjanjian. Tetapi, sebagaimana anak yang dilahirkan menurut jasad telah menganiaya anak yang dilahirkan menurut roh, begitulah yang berlaku sekarang. Walau bagaimanapun, apakah yang dikatakan dalam kitab suci? Singkirkan hamba perempuan itu dengan anaknya, karena anak kepada hamba perempuan itu tidak akan menjadi waris bersama anak kepada perempuan merdeka. Dengan demikian, saudara-saudara, kita bukanlah anak kepada hamba perempuan, tetapi kepada perempuan yang merdeka. Galatia bab 5. Demi kemerdekaan Kristus telah memerdekakan kita. Oleh itu, berpegang teguhlah kepada kemerdekaan yang telah diberikan oleh Kristus kepada kita, dan jangan biarkan diri dibelenggu oleh kuk perhambaan semula. Dengarlah kata-kataku. Aku, Paulus, bersaksi kepadamu bahwa jika kamu bersunat kelak, tiada berfaedahlah Kristus kepadamu. Dan aku bersaksi lagi kepada setiap orang yang bersunat, bahwa dia berhutang dan mesti mengerjakan seluruh hukum Taurat. Kamu yang berusaha untuk diperbenar melalui hukum Taurat telah terpisah daripada Kristus. Kamu telah terkeluar daripada kasih kurnia Allah. Kita, melalui roh dan dengan iman, bersungguh-sungguh menantikan harapan mendapat perbenaran. Karena dalam Kristus Yesus, sama ada bersunat ataupun tidak, tiada artinya, melainkan iman bekerja melalui kasih. Dahulu perjalananmu baik, siapakah yang telah menghalangmu, sehingga kamu tidak lagi menurut yang benar? Pujukan ini bukannya daripada Tuhan yang memanggilmu. Sedikit ragi pun akan meragikan tepung segumpal. Aku yakin padamu dalam Tuhan, bahwa fikiranmu tidak akan bercabang. Tetapi orang yang mengacau fikiranmu itu akan menerima hukumannya, walau siapapun dia. Saudara-saudara, jika aku masih menyebarkan ajaran supaya orang bersunat, mengapakah aku masih dianiaya? Kalau begitu, salib itu tidak lagi menjadi penghalang. Ingin ku minta agar orang yang mengacau fikiranmu itu mengasingkan diri mereka sendiri. Karena kamu, saudara-saudara, telah dipanggil untuk mendapat kebebasan. Cuma,
Janganlah gunakan kebebasan sebagai kesempatan memuaskan hawa nafsu, tetapi berkhidmatlah untuk satu sama lain dengan kasih. Karena seluruh hukum Taurat terlaksana dalam satu ayat. Kasihilah sesama manusia, sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Tetapi jika kamu gigit-menggigit dan makan-memakan sesama sendiri, berhati-hatilah, jangan sampai kamu saling membinasakan. Aku berkata, melangkahlah menurut roh, maka kamu tidak akan memuaskan keinginan sifat tabi'i. Karena keinginan tabi'i manusia menentang roh, dan roh menentang keinginan tabi'i manusia. Kedua-duanya berlawanan, supaya kamu tidak melakukan apa yang hendak kamu lakukan. Tetapi jika kamu dipimpin oleh roh, kamu tidaklah di bawah hukum Taurat. Kelakuan tabi'i manusia adalah nyata, perbuatan cabul, kecemaran dan kelucahan, menyembah berhala dan sihir, kebencian, perbalahan, hasad dengki, letusan kemarahan, cita-cita untuk kebesaran diri, perselisihan, berpuak-puak, dan iri hati, kemabukan, berpesta keterlaluan, dan sebagainya. Tentang ini aku berkata kepadamu, sebagaimana sudah kukatakan kepadamu dahulu, bahwa orang yang mengamalkan perkara-perkara demikian tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Sebaliknya, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut dan penguasaan diri. Tiada hukum yang menentang segala ini. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalib tabi'i manusia berserta hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup dalam roh, marilah kita berbuat segalanya dalam roh juga. Janganlah kita menjadi bongkak, saling menyakitkan hati, dan berdengki-dengkian sama sendiri. Galatia bab 6. Saudara-saudara, jika seseorang didapati melakukan sesuatu kesalahan, kamu yang bersifat rohani, pimpinlah dia ke jalan baik dengan lemah lembut, sambil menjaga dirimu, jangan sampai kamu turut tergoda. Tanggung-menanggunglah beban satu sama lain, dan dengan demikian, laksanakan hukum Kristus. Jika seseorang menyangka dirinya mempunyai kelebihan, sedangkan dia sebenarnya tidak mempunyainya, maka dia menipu dirinya sendiri. Setiap orang harus menguji kerjanya sendiri, supaya dia dapat bermegah atas apa yang ada pada dirinya sahaja, bukan berbanding dengan apa yang ada pada orang lain. Sebabnya, setiap orang akan menanggung bebannya sendiri. Orang yang diajari firman, hendaklah berkongsi segala yang baik dengan pengajarnya. Janganlah tertipu. Allah tidak dapat dipermainkan, karena apa yang disemai oleh seseorang, itulah yang akan dituainya. Orang yang menyemai bagi hawa nafsu manusia akan menuai kebinasaan daripadanya, manakala orang yang menyemai bagi roh akan menuai hidup yang kekal. Janganlah kita jemu berbuat baik, karena pada musimnya nanti kita akan menuai jika kita tidak berputus asa. Oleh itu, apabila ada peluang, kita haruslah berbuat baik kepada semua orang, lebih-lebih lagi saudara-saudara kita yang seiman. Lihatlah betapa besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang ingin menunjukkan diri baik secara lahiriah, merekalah yang ingin memaksa kamu bersunat, semata-mata untuk mengelakkan diri mereka dianiaya karena salib Kristus. Orang yang bersunat itu pun tidak memegang hukum Taurat, tetapi mereka mahu kamu disunatkan, supaya mereka dapat bermegah dengan keadaan lahiriahmu. Tetapi aku sekali-kali tidak mahu bermegah dengan apapun, kecuali salib Tuhan kita Yesus Kristus, yang melaluinya dunia telah disalib kepadaku, dan aku juga kepada dunia. Sebabnya sama ada bersunat ataupun tidak, tiada artinya. Menjadi satu ciptaan baru, itulah yang penting. Bagi mereka yang hidup menurut hukum ini, sejahtera dan belas kasihan atas mereka dan atas Israel Allah. Akhir kata, janganlah sesiapa menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada parut-parut Yesus. Saudara-saudara, semoga kasih kurnia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin.